Okay, so kita tengok, kamu tengok yang slide PDF yang cikgu upload kan? Okay, so kalau kamu tengok kita dalam 4.4 kan, nisbah dan kadaran. Okay, so slide pertama dia, kenapa ni tak jalan? Okay, yang ni kan? Okay, yang ni tadi dah ada video penerangan. So kamu buat mengikut video penerangan tu. Ni adalah jawapan dia. Okey. Sekarang muka surat 47. Kamu tengok soalan 21 dan 22. Caranya sama. Caranya sama macam soalan 19 dan 20. Cikgu nak kamu cuba. Cuba sendiri. Soalan 21 dan 22 cuba sendiri ya. Sekarang kita terus ke muka surat 48 soalan 23. Okey, cikgu nak kamu highlight. Okey, kita baca bersama-sama dulu. Nisbah ketinggian bagi 3 buah bangunan ialah 7 kepada 4 kepada 9. Jika jumlahnya adalah 160 meter, cari ketinggian setiap bangunan tersebut. Okey, cikgu nak kamu highlight 7 kepada 4 kepada 9. Dah highlight. Lepas tu kamu highlight jumlah ketinggian. Highlight jumlah ketinggian 160 meter. Okey, right. Sekarang ada 3 bangunan dan ketinggian nisbah dia diberi dalam bentuk nisbah 7 kepada 4 kepada 9. So, kita tengok macam mana nak buat dia. Okey. Ketinggian bangunan dia cakap nisbah dia adalah 7 kepada 4 kepada 9. Betul tak? Okey, kita letaklah bangunan, nama bangunan A, B, C. Senanglah sebab dia ada 3 bangunan kan. So, katakan ketinggian bangunan A kepada B kepada C. So, A kepada B kepada C adalah 7 kepada A kepada B kepada C adalah 7 kepada 4 kepada 9. Okey ya, kamu setuju ya? Okey, sekarang kamu dah setuju tu, kita pergi soalan seterusnya. Soalan pula. Kita pergi jalan kira seterusnya. Okey. Lepas tu dalam soalan dia kata jumlahnya adalah 160. So, A tambah B tambah C adalah 160. Kamu setuju ya yang ni? A tambah B tambah C adalah 160. Okey, right. Dan kita nak cari ketinggian setiap bangunan. Okey, jom kita cari. Sama macam soalan 20 tadi. So, dia cakap A tambah B tambah C 160. Betul tak? So, kita ambil 7 tambah 4 tambah 9. Kenapa? Sebab 7 ni mewakili A, 4 ni mewakili B dan 9 ni mewakili C. Betul tak? Betul tak kelas? Okey, right. So, kita guna kalkulator saja. 20 sama dengan 160. Maka kita nak cari nilai untuk 1. 160 kita bahagi dengan 20, kita dapat 8. 8 ini adalah nilai untuk nisbah 1. 1 nisbah tu adalah sama dengan 8 meter. Sekarang dia suruh cari ketinggian A, B dan C. Macam mana kamu nak buat? Sama kan macam soalan 20? Macam mana kamu buat? A tu 7. Kan? So, 7 darab dengan 8. Betul tak? Okey, so kita tengok jawapan dia. Jawapan akhir dia. So, A 7 kita darab dengan 8. B, A kita ambil 7 darab dengan 8. Kenapa 7 darab 8? Kamu tengok. A adalah 7. Kenapa darab dengan 8? Sebab 1 unit adalah sama dengan 8. Maka 7 unit adalah 56 meter. Kita tengok B pula. Okey, B. Kenapa 4? Sebab nilai B adalah 4 dan kita darab dengan 8. Kita dapat 32. Lepas tu kita tengok C. Kita tengok C, 9 darab dengan 8. Kita dapat 72. Faham tak kelas? So, macam itulah. Soalan ni boleh dikatakan aras 4 lah. Aras 4. Kalau kamu faham ni baguslah. Okey. So, seterusnya cikgu sambung je slide ni ya. Kita sambung slide. Okey. Alaf Sanjung muka surat 48. Soalan 24. Okey, cuba dulu. Yang ni sama je konsep dia cuba. Cikgu bagi idea sikit.
Rajah di bawah menunjukkan reka bentuk yang dihasilkan oleh Jenna dan Jenna dengan siapa? Annie. Okey, sekarang macam mana kamu nak buat nisbah Jenna dengan Annie? Kamu kira reka bentuk tu. Jenny ada berapa? Jenna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kepada Annie ada berapa? Lepas tu, Annie tambah 6 lagi pada rengka bentuknya. Hitungkan bilangan bahan yang perlu ditambah oleh Jenna supaya nisbah tidak berubah. Okey, cuba ya, cuba. Nanti cikgu akan beri jalan kerja dia. Okey, sekarang soalan nombor 25. Saya teruskan dalam satu video ya. Muka surat 49, soalan nombor 25. Okey, kita tengok. Rajah menunjukkan dua buah akuarium P dan Q yang mempunyai bilangan ikan yang berlainan. Nyatakan nisbah ikan di akuarium P kepada ikan di akuarium Q. Senang kan? P kepada Q. Akuarium Q ada berapa ikan? Kira. Kepada Q ada berapa ikan? Kira. Itulah nisbah dia. Tapi cikgu dah ajar dalam kelas. Boleh tak? Boleh tak kita tulis nisbah dalam 14 kepada 22? Adakah ia paling terkecil? Jangan lupa 3 syarat tu. Adakah dia dalam bentuk perpuluhan? Bukan. Adakah unit dia sama? Sama. Adakah dia nilai yang paling terkecil? Tidak. Maka kita kena kecilkan. Kita bahagi dengan 2 dan kita dapat 7 kepada 11. Itulah jawapan dia. Okey ya, faham ya? Itu 25 Roman 1. Kita tengok 25 Roman 2 pula. Okey, baca dulu soalan. Jika 10 dan 12 ekor ikan masing-masing ditambah ke dalam P dan Q. Kamu highlight lah 10 ekor, 12 ekor masuk P dan Q. Adakah nisbah bilangan ikan P kepada bilangan ikan Q masih sama? Buktikan. Okey, dia masukkan 10 dalam akuarium P dan 12 dalam akuarium Q. Okey, nisbah baru. Okey, cikgu harap kamu faham apa ni nisbah baru yang cikgu tulis. 14 tambah 10. Kenapa 14 tambah 10? Sebab dalam akuarium P dia masukkan berapa? Kalau tengok soalan, dia masukkan 10. 22 tambah 12. Dalam akuarium Q dia masukkan 12. So, ini adalah nisbah baru yang terhasil. Okey ya, faham ya kelas? Okey, kita tambah dulu. 24 kepada 34. Tambah je lah. Tekan kalkulator lah. 24 kepada 34. Adakah dia paling terkecil? Bukan. So, kita kecilkan. Kita bahagi dengan 2. Kita akan dapat 12 kepada 17. Nisbah baru ya. Ini yang bentuk paling terkecil. Adakah, cikgu nak tanya, adakah nisbah baru ini sama dengan nisbah asal? Sama tak? 7 kepada 11, 12 kepada 17. Maka ia tidak sama. Tak sama. Betul tak? So, jawapan kamu mestilah maka 12 kepada 17 tidak sama dengan 7 kepada 11. Ataupun kamu boleh tulis macam tu je. 12 kepada 17 tidak sama kepada 7 kepada 11. Okey? Boleh ya kelas? Okey, so itu adalah soalan 25. Okey. So, soalan 26 ni adalah soalan kebat yang agak aras tinggi lah. Kamu nak cuba boleh. Kamu nak cuba dialu-alukan. Okey, itu sahaja kelas untuk hari ini. Sekian.